Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Makan durian tak ingat diri, makan pula tanpa basmalah. Tuntutlah ilmu, didik hati agar tenang di yaumul akhirah. Selamat datang ke soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya doakan seperti biasa, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan Allah kurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi yang penuh indah dan barakah ini, kita nak bicarakan tentang satu topik sirah, iaitu lelaki pertama syahid. Siapakah? Itulah yang akan kita bicarakan bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim, sihat ya? Alhamdulillah Ustaz, makin sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang diajukan berkaitan topik kita, iaitu lelaki pertama syahid. Lelaki ya, bukan perempuan. Yalah, kita waktu subuh ni rancangan Ustaz kadang-kadang terlelap banyak daripada dengar tu. Kan tertukar pula lelaki kepada perempuan. Baiklah, jadi untuk pendahuluan kita nak dengarkan dulu apakah bicara kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Da'i Hakim yang saya kasihi, kaya dengan pantunnya. Alhamdulillah Ustaz, kan? Terima kasih. Dan doanya tadi, Amin. saya harap saya pun dapat apa yang dibacakan. Amin. Doa, dan juga penonton juga yang bersama agar dapat doa tersebut kan. Baik, saya kira subuh tadi apabila kita cakap pada Allah, kita mengadu pada Allah, kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta satu benda terpenting dalam hidup, dan Allah minta kita minta pada Allah, dan sekiranya kita tak minta ini, kita dianggap sebagai berdosa, dan bukan kecil tapi dosanya besar. Maka Allah suruh kita tegak berdiri solat. Maka dalam solat Allah suruh kita baca suratul Fatihah 7 ayat, dan dalam 7 ayat itu kita membaca satu doa, dan kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Dan apa yang saya cuba nak kaitkan dengan mungkin mood perbincangan kita pada pagi hari ini adalah apabila kita betul-betul cakap pada Allah, ya Allah, tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Apakah maksud jalan lurus itu? Kita tahu jalan agama. Ya. Tetapi minta jalan yang lurus itu adalah kita minta kita berada di atas jalan ini sehinggalah kita mati di atas jalan ini. Barulah sempurna perkataan kita, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maknanya sampai aku ini dijemput pulang olehmu ya Allah, maka aku berada di atas jalan ini. Maka sebab itulah rupanya perjalanan kita ni akan ada titiknya, dan titik yang terbaik adalah syahid. Subhanallah. Jadi sebab itu apabila kita cuba berbincang pada hari ini tentang perkataan syahid, perkataan rupanya itulah titik akhir yang terbaik yang Allah tentukan kepada seorang. Jadi mungkin mood itulah kita harap, dan pastinya yang soleh-solehah yang menonton bersama dengan kita pasti mengaminkan. Kita bukan nak menjadikan ini sebagai satu mental exercise, tetapi harapan yang kita minta pada Allah, wahai Allah, aku dah minta jalan yang lurus, maka berilah kepada kami ya Allah kesudahan yang terbaik. Dan kesudahan terbaik itulah yang kita harapkan, dan insya-Allah perbincangan kita pada pagi hari ini akan membawa ke arah itu insya-Allah. Baik, jadi antara benda yang perlu kita takuti ialah di hujung hembusan nafas terakhir kita atau syahid ataupun bagaimana. Baiklah, kita ada soalan yang pertama pagi ini Ustaz. Dari Mas Niza bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i warga Tanyalah Ustaz yang dihormati. Waalaikumsalam. Saya agak keliru. Apakah maksud syahid dunia akhirat, syahid dunia dan syahid akhirat? Adakah lelaki pertama syahid itu dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW
Bagaimana pula dengan lelaki daripada umat Nabi-Nabi lain yang mati syahid mempertahankan keimanan mereka? Terima kasih atas pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas atas soalan. Jadi Ustaz, soalan pertama saya ulang kembali, maksud syahid dunia dan juga syahid akhirat Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah ya Allah, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Ya, kita dah mulakan untuk kita mula berbincang ilmu yang bukan milik makhluk tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ni adalah hakikat sesuatu benda. Maknanya kita harap pada Allah agar apa yang kita cakap ini bertepatan dengan benda itu. Baik, sangat baik sekali Da'i Hakim ya, sebab kita mulakan dengan orang kata memahami beberapa fakta yang kadang-kadang orang perkatakan tetapi tak ada satu pengukuhan di dalam bentuk kefahaman kepada kita. Jadi ditanya tadi tentang apakah makna syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia, syahid akhirat ya. Betul. Baik, Mas dan semua rakan-rakan yang saya kasih sekalian, saya kira kalau macam tu baik kita pergi lebih awal lagi. Apa maksud syahid itu sendiri? Betul. Kan, maksud syahid itu sendiri. Walaupun ramai di kalangan yang menonton ni nama dia syahid. Betul. Ataupun mungkin namanya syahidah ataupun namanya syuhada. Ya, baik. Kalau kita tengok syahid ini dalam terjemahan sederhana yang kita boleh faham adalah syahid bermakna hadir. Syahid ya, syahid bermakna hadir. Maknanya menyaksikan dan berada di tempat kejadian. Sebab itulah hanya seorang syahid ataupun saksi sahaja yang boleh menjadi saksi di mahkamah. Ya, kalau kita duduk sembang kedai kopi, banyak maklumat tahu dan kemudian kita pun rasa kita boleh membuktikan hujah kita di mahkamah, maka hakim akan tanya, kamu menyaksikan tak pembunuhan itu? Tak. Saya baca dalam ni, saya tampil nak menjadi saksi. Tak. Sebab kamu tidak syahid. Sebab syahid makna hadir. Baik, itu dari sudut bahasanya. Maknanya kita menyaksikan, kita melihat. Namun perkataan ini kenapa diguna pakai bagi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya lihat mendapati bahawa para ulama dalam kalimah syahid itu sendiri, mereka menyatakan kenapa kalimat syahid digunakan untuk syahid bagi mereka yang tewas, terutamanya di medan peperangan, mempertahankan akidah. Banyak sekali, sehingga saya mendapati bahawa mereka mendatangkan 20 sebab-sebab dan hujah kenapa syahid dinamakan syahid, walaupun makna syahid itu adalah bukan mati tetapi menyaksikan, dekat, rapat ya. Dan kita juga kena ingat Da'i Hakim sekali lagi, antara benda yang kita minta pada Allah tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau telah berikan kepada mereka hidayah. Dan yang pasti mereka dapat hidayah 4 kelompok: nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Nabi-nabi, golongan siddiqin, dan yang ketiga adalah syuhada, dan keempatlah salihin, orang-orang yang baik. Baik, kalau kita nak membawa 20 tersebut, saya kira mungkin tidak dah memada untuk kita dapati bahawa antara sebahagian daripada apa yang saya catatkan di sini, di antara para ulama yang mengupas kenapa syahid bagi orang yang meninggal tetapi disebut syahid dalam kalimah yang bermakna menyaksikan, sebab yang pasti bahawa mereka yang syahid di jalan Allah berlaku satu benda hadir, yakni mereka itu hidup di sisi Allah. Ya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka bahawa orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bal ahya'un. Kerana dia hidup maknanya hadir. Maka itu kerana itulah dinamakan dia syahid. Baik, kerana apa? Dia hayyun ba'da mautihi. Adapun orang lain bila mati. Baik, kemudian ada yang menyatakan bahawa sebab Allah dan malaikat menyaksikan bahawa bagi para syuhada ini, Allah sendiri yang syahid, Allah sendiri yang menjadi saksi macam dalam mahkamah itu, maka Allah dan malaikat menjadi saksi, bukan orang lagi, bahawa dia akan mendapat ganjaran syurga di hari akhirat nanti. Baik, dan juga begitu juga bahawa dikatakan bahawa kenapa dinamakan syahid itu, makna menyaksikan itu, bagi orang yang gugur syahid, Allah pasti akan buka sehingga mereka nampak, saksikan tempat kembali mereka di syurga.
Jadi itu di antara yang kita boleh simpulkanlah ya. Dan kita masuk kepada soalan Mas. Ya, soalan Mas. Boleh ke Da'i Hakim? Boleh Ya? Ustaz, Tak silakan. apa kan pagi-pagi kan. Ya, Ustaz. Orang kata kita sebelum minum-minum kopi tu, kita cuba memahami dulu. Betul. Kan. Sebab nanti kalau kita kata, oh saya nak faham syahid dunia, syahid akhirat. Tapi syahid tu apa makna dia? Betul. Kenapa syahid dinamakan syahid? Dan saya harap setidaknya dengan sedikit perkongsian tadi dia dapat menambah. Baik. Ya. Kalau macam tu kita masuk kepada syahid dunia, syahid akhirat. Baik, kalau macam tu sebenarnya daripada soalan Mas tadi, dia ada 3 sebenarnya. Okey, apa 3 tersebut? Yang pertama, satu syahid yang dinamakan syahid dunia dan syahid akhirat. Itu satu kategori. Yang kedua adalah syahid akhirat. Yang ketiga adalah syahid dunia. Baik, saya mohon izin untuk buka apa yang dikupas oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ketiga kategori ini. Di samping begitu ramai para ulama lain, mereka akan mengkategorikan pada 3 kategori ini. Ya, baik. Secara mungkin mudah kita nampak bahawa syahid dunia dan syahid akhirat adalah orang yang mati terbunuh. Ya, di mana dia mati terbunuh di jalan Allah dalam sebuah peperangan yang menentang golongan kufar. Sama ada terbunuh tersebut mungkin kerana berdepan langsung dengan musuh, ataupun mungkin peluru sesat yang menyebabkan ditembak oleh kawan sendiri dan akhirnya dia rebah dan jatuh. Dan kemudian untuk itu orang ini dianggap sebagai kerana berjuangnya li'i'la'i kalimatillah khalisin, mereka itu ikhlas khalisan lillah, maka pada ketika itu dia dapat kategori syahid dunia, syahid akhirat. Baik, ada yang satu lagi disebut sebagai syahid dunia. Kemudian ada lagi satu syahid, yakni syahid akhirat. Baik, syahid akhirat kita bagi. Syahid akhirat adalah orang-orang yang Nabi sebut dalam hadis. Ada ulama mengkategorikan ada 30, ada yang menyatakan 40. Mereka yang apa saja selain daripada mati yang kita sebutkan tadi, dan kemudian dia mati dengan sakit, ya, baru ni mungkin ramai yang terlibat dengan coronavirus, ya. Itu juga dianggap sebagai syahid akhirat. Ya, syahid akhirat. Kenapa persoalan syahid ini dunia akhirat ditentukan? Sebab nak menentukan apa cara kita menentukan bagaimana kita mengurus jenazah dia. Faham. Jadi orang yang syahid akhirat, dia mendapat ganjaran syahid dengan jaminan daripada Nabi. Sebab Nabi SAW dalam hadis, ada sahabat bertanya tentang syahid itu, maka para sahabat, Nabi bertanya syahid, maka para sahabat berkata yang gugur di jalan Allah berperang. Maka Nabi kata, kalau begitu daripada umat aku tentulah tak ramai syuhada. Maka kata Nabi, setiap yang sakit Allah. Nabi sebut banyak sakit sehingga 40 yang dicatatkan tersebut, hatta termasuk orang yang berjalan pergi ke menuntut ilmu dan pulang ketika menuntut ilmu, dia dianggap sebagai syahid. Saya baru ni pun Da'i Hakim, masya-Allah, ya, sahabat baik saya di Masjid Al-Khairiyah, Tuan Haji Jamaluddin, masya-Allah, ya, tengah datang ke pengajian, tengah pengajian Allah jemput pulang. Masya-Allah. Pastinya termasuk dalam apa yang disebut. Bagi syahid ini, apa tuntutan untuknya? Mandikan, kafankan, solatkan, ya, kerana dia mendapat syahid akhirat. Adapun syahid dunia last sekali, ya, adapun syahid dunia adalah orang yang memang berjuang, nampaknya berjuang, tetapi pergi berjuangnya itu adalah bukan kerana Allah, tetapi kerana rasa nak menunjuk pada manusia, rasa nak supaya dipanggil syuhada nanti, supaya dipanggil seorang pahlawan, perwira dan panglima, maka dia berjuang lantas dia gugur. Bagi untuk dia, maka dia itu sama seperti syahid dunia dan akhirat. Maksudnya dia itu tak dikafankan dengan darahnya, tak dimandikan, ya, maka ditanam begitu saja. Jadi kita mendapati bahawa 3 kelompok tadi, secara saya kira secara umumnya, saya harap daripadanya dapatlah kita menyebut ketiga-tiga yang ditanya oleh Mas sebentar tadi. Baik, jadi itu 3 syahid yang boleh kita ambil sebagai ilmu. Yang pertama dunia akhirat, yang kedua akhirat, dan yang ketiga dunia. Kita nak rehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Pastinya tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan berkaitan lelaki pertama syahid bersama dengan guru kita yang mulia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Jadi kita tunda soalan yang kedua tadi dari sahabat kita Mas Nizar berkaitan, kalau boleh saya ulang kembali pertanyaan tersebut. Adakah lelaki pertama syahid itu dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pula dengan lelaki daripada umat nabi-nabi lain yang mati syahid mempertahankan keimanan mereka? Terima kasih atas pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas atas soalan. Baik, Dayah Hakim. Ya. Mas ni soalan panjang juga, banyak Betul, yang nak kena jawab kan. Baik, saya harap Allah bantu. Amin. Untuk sama-sama berikan ilmu kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tasbih yang kita menuntut ilmu akan sentiasa baca. Sesungguhnya Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Baik, adakah disebutkan tadi lelaki pertama dari kalangan umat Nabi. Dari kalangan baik. Ya, sebenarnya apabila agama Nabi Muhammad ini adalah lanjutan daripada agama yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Dan kita tahu bahawa nabi dan nabi-nabi terdahulu adalah memperjuangkan li'a'la'i kalimatillah. Tidak ada nabi yang datang untuk membawa pada diri dia, ya, ataupun nak bawa datang kekayaan dunia. Bukan itu fungsi Nabi, tetapi bawa manusia pada Allah. Jadi apabila bawa manusia pada Allah, maka akan setiap aksi akan ada reaksi. Betul. Biasa dalam ilmu hukum fizik. Baik, apabila para nabi ini mereka membawa agama, maka akan ada penentangan. Baik, apabila berlaku penentangan dan penentangan tersebut digrinya berbeza, ya, mungkin daripada, ya, kalau kita tengok dalam surah Yasin, kita akan belajar bagaimana Allah menerangkan digri penentangan daripada mungkin mula mengejek-ngejek, ya, mempersenda-senda, kemudian akhirnya mengancam, tapi akhirnya dia akan pergi kepada membunuh. Baik, bagi nabi-nabi terdahulu, bagi mereka di kalangan umat nabi terdahulu, seandainya mereka itu terbunuh dengan ciri yang sama kerana mempertahankan kalimah Allah, maka baginya kalaulah peperangan, maka mereka adalah syahid dunia dan akhirat. Baik, dan kemudian cuma mungkin dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita tidak akan senaraikan, ya, mungkin dalam al-awail kita ini, ya, sebab para ulama ada menuliskan kitab sebagai contoh, ya, Al-Askari dia menuliskan tentang al-awail, ya, ini juga dibawa oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan dia nakal-nakalkan. Maka mungkin dalam perbincangan kita ini, walaupun membincangkan tentang mungkin lelaki syahid pertama, tetapi mungkin dalam batas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada nabi-nabi yang terdahulu. Namun, Mas, bahawa nabi-nabi terdahulu ada umat yang bila mereka berperang dan mempertahankan akidah, maka mereka mati, maka mereka juga dianggap sebagai syahid dunia dan syahid akhirat. Baik, jadi itulah antara usaha yang perlu kita lakukan. Biarlah kita ni kalau boleh syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Soalan yang kedua, Ustaz, yang menarik perhatian saya dari Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah nasab keturunan lelaki pertama yang syahid di medan perang ini, dan bagaimana kehidupan semasa kecil sehingga dewasanya, dan apakah yang mendorong beliau untuk sama-sama berjihad dalam peperangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Pak Suli Romli atas soalan. Baik, oleh kerana soalan Pak Suli Ramli ini bertanya terus kepada nasab keturunan orang yang pertama. Baik, dalam konteks, okey, baik, saya kira cuba saya dapat jelaskan dahulu bahawa sebenarnya catatan mereka-mereka yang syahid lebih awal ini ada beberapa catatan dan ada beberapa nama yang mungkin berbeza-beza kerana berbeza-bezanya kategori dan penilaian di kalangan ulama tarikh itu sendiri, ya. Baik, kalaulah Pak Suli Ramli nak tanya kepada mereka yang syahid itu di medan perang,
Baik, apabila kita katakan bahawa syahid itu di medan perang, ya, sebab kita dapati bahawa dalam catatan sirah, sebagai contoh kalau kita sebut antara yang orang kata popular, yang pertama syahid dalam agama adalah Sayyidah Sumayyah, ya, kita tahu kisah itu, ya. Dan mungkin nanti akan ada satu segmen khas berbincang siapa yang syahid di kalangan wanita pula. Betul. Mungkin, ya. Baik, jadi kalau kita melihat bahawa Sumayyah bukan mati di medan perang, ya, dia bukan mati di medan perang, tetapi dia mati mempertahankan akidah dia. Jadi sehingga ditulis sebagai yang pertama di kalangan wanita yang syahid, sebagai contoh. Baik, kalau macam tu kita nampak dalam bentuk perbincangan kita ini, ada yang disebut sebagai syahid pertama di medan perang. Ada yang syahid pertama bukan di medan perang. Baik, kalau macam tu, oleh kerana kita menjawab soalan Pak Suli Ramli, kita skip yang awal, kita pergi kepada yang dikatakan syahid kerana peperangan dan yang pertama syahid. Baik, tentulah kita dapati bahawa kalaulah refer kepada perang, maka dalam Islam perang pertama adalah disebut sebagai perang Badar Kubra. Ya, perang Badar itu ada beberapa perang sebenarnya. Dan perang yang mencetuskan peperangan yang sehingga adanya syahid adalah satu perang yang dinamakan sebagai perang Badar Kubra. Baik, dengan sebab adanya perang Badar Kubra, ya, yang berlaku pada bulan Ramadan, dan kita juga ambil maklum bahawa perintah berperang ini telah diturunkan oleh Allah pada tahun kedua, pada bulan Rejab. Maksudnya perintah wahai orang beriman untuk berperang, ya. Dan kita tahu bahawa kalau saya boleh supaya kita nampak gambaran besar sebelum kita pergi kepada gambaran kecil, orang kata zoom out sebelum zoom in, ya, supaya kita nampak melihat big picture. Sebab bila Nabi hijrah, Nabi bina masjid. Kemudian Nabi mempersaudarakan. Kemudian Nabi menjaga keamanan dengan membuat piagam perjanjian Madinah. Kemudian Nabi membangunkan struktur ekonomi dengan Ahyaul Mawad dan membangunkan pasar perniagaan. Kemudian Nabi menjaga kedaulatan Madinah. Ya, yang kemudian kita mendapati bila sebut kedaulatan kota Madinah, kenapa pada ketika itu terpaksa mempersiapkan diri sebuah peperangan yang disebut perang difa'iyah. Perang difa'iyah, kalau istilah yang digunakan oleh, saya kira, dalam fiqh sirah, maknanya dalam peperangan untuk mempertahankan itu, maka datanglah namanya perang Badar. Okey. Jadi oleh kerana adanya peperangan Badar, maka pada ketika itu adalah bila berperang tentu ada ramai, dan perang Badar 14 orang syahid sebagai contoh. Baik, siapakah di kalangan mereka yang dianggap sebagai pertama yang gugur dalam medan peperangan Badar tersebut? Okey, Pak Suli Ramli, cuma kalau Pak Suli Ramli bertanya tentang nasab keturunan itu, saya tidaklah berniat untuk bercerita nasab keturunan itu, cuma mungkin menamakan dia saja. Dan saya harap Pak Suli Ramli janganlah marah, ya. Jangan left group pula sebab tak menjawab sepenuhnya. Tetapi saya kira fakta penting untuk kita pegang itu ada di sana, insya-Allah. Baik, kalau macam tu, bagi menjawab secara tepat soalan daripada Pak Suli Ramli, bahawa yang tertulis dalam sirah sebagai yang pertama gugur syahid, sebenarnya khilaf juga daripada 14 orang. Sebab nak tahu siapa dulu yang gugur, maka saya mencatat beberapa nama sebenarnya di kalangan ahlus sirah yang menyebutkan mereka inilah yang gugur di medan perang pertama, lelaki, ya, sebab perang Badar dia tak sama macam perang Uhud. Perang Badar yang pergi hanya lelaki. Perang Uhud, laki-laki dan perempuan terlibat sama dalam peperangan tersebut. Baik, kalau macam tu Pak Suli Ramli dan semua rakan-rakan yang lain yang bersama, baik, yang tertulis dalam sirah sebagai yang gugur syahid dalam medan perang, khilaf antara 3 orang daripada 14 orang yang gugur tersebut. Yang pertama bernama Umair bin Al-Hummam, ya, Al-Ansari, orang Ansar, yang kalau kita bawa lebih jauh ke belakang, bahawa dia telah memeluk agama Islam sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah. Maknanya orang yang gugur syahid pertama adalah dari golongan Ansar. Maknanya mereka itu menyatakan bai'ah mereka. Sebab Nabi, kenapa Nabi berhijrah, kenapa Nabi keluar daripada rumah pada bulan Safar? Sebab Nabi telah berbai'ah dengan orang Ansar pada bulan Zulhijjah. Dan bai'ah itu adalah mempertahankan darah. Dan dalam bai'ah itu, sahabat Nabi, contoh yang bernama Umair bin Hummam, berjanji dan dia mengotakan janjinya
dan dalam perang Badar dia mempertahankan Nabi dan Rasulullah. Baik, ada dua nama lain mungkin sebelum saya hanya sebut. Nama lain yang tercatat adalah bernama Al-Harithah bin Suraqah, dan yang ketiga adalah Ubaidillah ibn Al-Harith. Baik, mereka inilah dua orang Ansar, satu orang Muhajirin yang tertulis sebagai menjawab soalan Pak Suli Ramli, sebab syahid dia anggap syahid pertama di medan peperangan Badar tersebut. Ya, baik. Allahu taala alam. Jadi ada 3 nama yang perlu kita simpan sebagai ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah disebutkan oleh guru kita menjadi ilmu kepada kita. Jadi kepada yang menonton melalui Facebook, jangan lupa buat 3S, suka, siapa dan sebar. 3 nama yang telah disebutkan tadi, maka tulis di ruangan komen lalu kita kongsikan kepada mereka yang lain. Mungkin sebab di kalangan kita Ustaz pagi ini sibuk nak memasak lagi lah, nak orang kata kerja lagi lah. Tapi paling kurang bila ada 3 nama kita akan tahu tentang tersebut. Baiklah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ramli Razali, membicarakan berkaitan lelaki pertama syahid. Tadi kita sudah dengarkan 3 nama lelaki pertama yang syahid di peperangan Badar. Cuma untuk kali ini Ustaz, kita nak tahu apakah dan siapakah lelaki pertama yang syahid untuk topik perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Silakan. Baik. Ya, kita tadi telah merespon soalan daripada Pak Suli Ramli, ya. Betul. Baik. Dan juga tentu ramai nak tahu juga sebab siapa yang syahid pertama menepati maksud berperang tersebut, ya. Namun dalam catatan kita dapati bahawa ada yang disebut sebagai syahid pertama. Maksudnya menunjukkan betapa mereka itu mempertahankan akidah mereka, ya. Bukan mati kerana lain, tetapi mati kerana mempertahankan akidah mereka. Baik, ini mungkin antara mereka yang pertama. Sebab pertama dalam sirah ni dia banyak. Betul. Dia bukan satu je, ya. Dia tidak mutlak, ya. Macam contoh kita cerita benda yang paling jelas, contohnya siapa pertama memeluk agama Islam. Itu pun kita kata Khadijah dulukah? Ada yang kata Sayyidina Abu Bakar dulu. Baik, ataupun memang pasti Sayyidina Khadijah. Kemudian dengan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar mana dulu. Jadi itu juga diperbahaskan, ya. Jadi kalau macam tu dia bukan ada satu macam tetap menyatakan bahawa ini orangnya, kerana kita ataupun para muarrikh mereka mengambil catatan-catatan. Baik, apabila untuk kita tahu bahawa siapa yang bukan di medan perang tetapi ditulis dalam sirah sebagai orang yang pertama syahid mempertahankan agama, kalau kita mendapati ada 2 catatan yang saya boleh katakan, ya. Saya boleh katakan bahawa ada catatan. Baik, catatan yang pertama adalah seorang sahabat Nabi, bahkan bukan sekadar sahabat Nabi, bahkan dianggap sebagai anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh rujuk kepada kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, yang mencatatkan nama setiap sahabat sampaikanlah kepada nama sahabat Al-Harith ibn Abi Halah. Maka dituliskan tentangnya adalah dia pertama sekali syahid di kalangan orang lelaki kerana dia berhadapan dengan tekanan yang sangat dahsyat pada tahun keempat, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggerak langkah Nabi daripada dakwah secara sirran, ya, selama 3 tahun sebelum daripada itu, yang Nabi tak pernah bercakap secara lantang dan terang-terangan, tetapi Nabi hanya membisik dan berbisik dengan orang, mengajak orang-orang yang kenal. Pun begitu telah bawa sampai 40 orang yang membeli ataupun menerima agama Nabi dengan penuh keikhlasan. Dan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi, fasda' bima tu'mar. Maka pada ketika itu, ini dalam catatan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita mendapati bahawa ada kisah yang mana Nabi ketika berada di Mekah dan mengajak orang, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi bercakap pada ramai orang yang berada di Kaabah dengan jelas, katakanlah wahai orang-orang Quraisy, wahai ma'syaral muslim, wahai ma'syaran nas, wahai manusia,
qulu, katakanlah la ilaha illallah. Dai Hakim ya, bila kita dengar gambarkan suasana ni ya Allah, beraninya Nabi ya. Kalau kita ya Allah tak tahu berapa kali istikharah, hujungnya jawapan tak ada dapat lagi petunjuk ya. Tak keluar dakwah, sedangkan dakwah tak payah istikharah, memang perintah dari Allah kan. Nak ceritanya betapa beraninya Nabi, dan ketika mereka tahu ya bahawa Nabi telah ada pengikut, dan bila Nabi buat secara terang-terangan, maka mereka rasa itu satu tamparan langsung daripada Nabi. Lantas mereka pergi kepada Nabi. Yang mempertahankan Nabi ketika itu adalah Al-Harith ibn Abi Halah. Dan dengan sebab itu, di rukun Yamani, ya, kita tahu rukun itu maknanya bucu Yamani itu, dikatakan bahawa Al-Harith ibn Abi Halah telah gugur dan ditulis sebagai syahid yang pertama. Dan ini dikukuhkan oleh pendapat Ibnu Hajar Asqalani tadi, apabila dia menakalkan satu kisah daripada Osman ibn Maz'un yang menyatakan bahawa Nabi berwasiat. Ya, dikata wasiat yang pertama dikeluarkan oleh Nabi. Nak cerita tentang wasiat. Apa wasiat pertama yang keluar daripada Nabi, dan wasiat itu adalah setelah terbunuhnya Al-Harith ibn Abi Halah. Masya-Allah. Nabi menunjukkan bahawa dalam catatan itu menunjukkan bahawa memang ada seorang yang telah kutil, telah terbunuh, dan dia adalah Al-Harith ibn Abi Halah ya. Baik, itu catatan yang kita lihat di kalangan muarrikh kalau kita nak menulis sebagai salah seorang yang dianggap sebagai pertama syahid di kalangan lelaki. Pun begitu kita mendapati ada catatan lain sebagai contoh daripada Fiqhus Sirah Muhammad Al-Ghazali sebagai contoh yang menyatakan bahawa yang dianggap sebagai pertama syahid ialah suami kepada Sumayyah, yakni Yasir ibn Amir. Ya, Yasir ibn Amir yang terbunuh sama pada ketika event terbunuhnya pada ketika itu Sumayyah dan anak mereka yang bernama Abdullah, dan kemudian termasuk siksaan yang berat yang ditanggung oleh seorang anak mereka lagi yang terkenal, yakni Ammar ibn Yasir. Jadi kalaulah kita sekadar nak mencatatkan dan beberapa hujah itu, kita boleh catat ini dengan sebab ini, ini dengan pandangan ini. Dan kalau tadi soalan pertama daripada Pak Suli Ramli tadi, itu adalah yang syahid di medan perang, pertama syahid. So pada kita ada beberapa nama, dan nama itu bukanlah satu benda yang jadi penting, tetapi semangat mereka yang mungkin kita boleh lihat apa ada di dalam jiwa mereka sehingga mereka sanggup menjual diri mereka agar Allah menerima mereka. Dan inilah yang kita nak ambil di pagi hari ini, insya-Allah. Betul. Dua nama yang boleh kita jadikan teladan dalam kehidupan. Yang pertama Al-Harith ibn Abi Halah, dan yang kedua Yasir bin Amir. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah bentuk-bentuk penyiksaan yang beliau alami sehingga syahid dan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, adakah jenazah beliau diuruskan seperti mereka yang mati syahid peperangan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, mungkin saya kira soalan tadi dekat Hana Wancik ya. Dekat untuk saya menjawab mungkin keadaan yang berlaku kepada Yasir ibn Amir. Yasir ibn Amir ataupun abu ayah kepada Ammar bin Yasir ya. Baik, kita tahu bahawa masya-Allah ya, sebab tu saya katakan bahawa Da'i Hakim ya, dalam tafsir sendiri apabila Allah tidak menspesifikkan, menjelaskan tentang mana tempat, bila masa, tapi ada cerita, maka Allah nak cerita itu yang kita highlight dan angkat. Begitulah juga bila kita mendapati bahawa ada beberapa nama yang disebut sebagai yang pertama, maka tidaklah menjadi siapa yang pertama itu menjadi polemik perbincangan kita sampai kita berbalah, kerana itu telah diterima oleh muarrikh ataupun para ilmuwan terdahulu sebagai pandangan-pandangan yang mencatat nama-nama mereka. Namun yang kita tak boleh lepas adalah apakah kekuatan yang ada pada mereka, dan mungkin Hana Wancik minta kita dapat gambarkan. Kalaulah merujuk kepada Yasir ibn Amir ya, ayah kepada Ammar bin Yasir, maka kita tahu bahawa tatkala mereka ini daripada golongan mustadafin ya, golongan orang-orang yang lemah,
golongan hamba sahaya, orang yang tidak ada penjamin. Sebab zaman dahulu prinsip asabiyah adalah seandainya mereka orang-orang bawahan, golongan hamba, mereka itu perlu ada penjamin. Dan tatkala jaminan itu tidak ada, maka orang boleh dengan sebab kemuliaan kabilah itu menyebabkan boleh menghina ataupun boleh mengapa-apakan orang-orang yang mereka nampak dan mereka lihat sebagai berada dalam kelompok hamba. Sehingga kita tahu bahawa penyiksaan, ya, sebab penyiksaan ini satu benda yang bermain dalam diri kita. Sebab kita lihat sendiri bagaimana Nabi menyaksikan, melihat kepada bagaimana Sumayyah, bagaimana Yasir, bagaimana Abdullah, bagaimana Ammar diseksa dalam siksaan yang sangat teruk. Ya, cuba bayang ni Hakim kan. Kita kadang-kadang pergi masjid pun aircon pagi tadi rosak. Allah komplain, ya. Kita bagi tahu apalah masjid ni kan, aircon rosak. Kenapa kita komplain? Sebab panas. Betul. Dengan sebab panas tu mungkin solat tak khusyuk. Ya. Kenapa isunya adalah aircon tak ada keluar dia punya tu. Baik, tunggu dulu sebelum kita nak, mungkin banyak benda yang kita nak meratus, orang kata nak tak puas hati dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Mereka 4 beranak ini dijemur di bawah terik padang pasir. Allahu Akbar. Dan terik padang pasir ni, dan yang Hakim dan semua para penonton yang boleh bayang balik, ada masanya ketika kita, ya, melakukan umrah ataupun haji, ya, ada masa kita nak buat umrah sunat tetapi tertera di dinding digital. Para jamaah digalakkan tidak melakukan tawaf pada ketika ini sebab cuaca yang sangat panas. Sedangkan kita tahu bahawa kerana cuaca panas, dehidrasi boleh berlaku. Dan cuba bayang dalam keadaan cuaca panas beginilah, bukan tawaf yang mungkin ada air yang boleh kita minum air zam-zam, tetapi mereka sekeluarga pada ketika itu telah dijemur berbaring kulit tanpa ada lapik di atas pasir yang begitu panas. Dan mereka dibelasah, dipukul semahu-mahunya. Sebab itu yang keluar daripada mulut, kita dengar, seolah-olah kita dengar bagaimana mulut yang berdarah, luka dan berhamburan darah yang keluar adalah Allah, Allah, Allah. Ketika kita sebut Allah, kadang-kadang dalam sambil main-main dan gurau-gurau. Tetapi nak ceritanya, dan apa yang menyebabkan mereka itu menghentam begitu teruk. Mereka suruh menyebut bahawa Tuhanku adalah Lata dan Uzzah. Nak suruh cakap tu je pun. Cakap je lah, apa salahnya nak kiranya kan? Tetapi mereka tetap menyatakan Allahu Rabbi la ilaha illallah. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Dan itulah proses yang bukan sekali. Sebab tu Nabi menangis. Dan Nabi menadah tangan dan berdoa pada Allah, wahai Allah, kurniakanlah syurga untuk Alu Yasir. Berilah syurga ya Allah. Dan mereka juga disuruh ketika itu untuk mencerca Nabi. Ya, jadi mereka itu dibelasah, dipukul dan dihina untuk mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tak akan keluar satu cercaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah dibunuh. Ya, kalau dalam catatan fiqh sirah tadi, dibunuh Sumayyah, tak lama lepas tu dibunuh. Dengan sokongannya apa? Sokongan mereka buka kitab Ibnu Ishaq sebagai contoh, dalam Sahih Bukhari dan segala macam, mereka nak tulis ada tak Yasir ini keluar berhijrah. Jadi mereka tak ada dalam senarai Yasir ini keluar berhijrah, maka mereka setuju bahawa menyatakan bahawa Yasir telah syahid sebenarnya ketika pembantaian tersebut. Dan semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, betapa teguhnya iman mereka. Sebab itulah kita nak minta, wahai Allah, teguhkan iman kami ya Allah. Amin. Kita takut hanya dengan dunia yang sedikit, dengan imbuhan yang sedikit. Kita telah jual agama kita, kita telah jual prinsip-prinsip kita, dan kita pegang teguhlah dengan mereka. Contohnya Yasir ibn Amir yang sebentar tadi, yang mungkin soalan yang Hana Encik last tadi adalah adakah diuruskan seperti para syuhada di medan perang. Mungkin kalau saya nak tarik keluar, lebih mencambah kita punya, orang kata kitanya dendrit kita itu dalam minda kita itu, bahawa sebenarnya bahawa kalau saya sebut satu perkataan syahidul mihrab, ya, syahidul mihrab, ada satu kalimah yang sangat terkenal dalam sirah. Kita dengar kalimah syahid dan mihrab. Dia merujuk kepada Sayyidina Umar, yang dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya, dan dia dianggap syahid, tetapi dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Jadi begitu juga pada mereka yang terdahulu yang tidak mati di medan peperangan, walaupun mereka dianggap sebagai syahid,
tetapi mereka dimandikan, mereka dikafankan, mereka disolatkan, dan itulah berbezanya antara mereka yang syahid dan orang yang syahid di medan Badar, di medan Uhud, dalam medan peperangan. Mereka itu biasanya adalah dibiarkan saja darahnya dan lukanya, dan dibiarkan tanpa dikafankan, dan ditanam di tempat di mana mereka itu jatuh gugur syahid. Membezakan antara dua pengurusan tersebut. Ya, baik. Jadi nama-nama yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Pagi ini kita bicarakan berkaitan lelaki pertama syahid bersama dengan guru kita yang segak kacak suaranya lunak, iaitu Ustaz Zulramli Razali. Jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Okey, kita ada soalan yang seterusnya dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Dia betul istiqomah dengan nama ni Ustaz. Tak pernah tukar hijau ke hitam ke kan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat baginda yang bertanya tentang mati syahid? Yang kedua, untuk mendapat mati syahid, adakah semestinya perlu berperang dan gugur syahid di medan peperangan? Bagaimana untuk mendapat mati syahid di jalan Allah pada zaman ini? Ada 3 soalan Ustaz Dan soalan yang keempat, mohon Ustaz huraikan petikan surah An-Nisa ayat 74, ganjaran orang yang syahid. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Ada 4 soalan, tapi tidak mengapa, kita pergi satu persatu. Soalan yang pertama Ustaz tentang jawapan Nabi, soalan yang diajukan oleh para sahabat. Baik, Da'i Hakim kena bantu saya banyak. Boleh Ustaz. Sebab soalan tu macam panjang, nampak macam pendek je ya. Betul. Tapi Nur Dahlia Biru dia kompreskan soalan tu. Semoga Allah bantu kita. Amin. Kita pohon pada Allah, ya Allah, jangan ada sedikit pun sebarang lintasan syaitan dalam bicara kami dan hati kami, dalam kami membicara hak-Mu ya Allah. Apatah lagi manusia-manusia hebat yang telah menjual seluruh dunia mereka untuk percaya, untuk mereka, kerana mereka percaya tentang adanya akhirat dan mereka nak mendapat ketinggian di hari akhirat. Baik, soalan pertama tadi Da'i Hakim adalah tentang pertanyaan Nabi. Betul. Okey, oleh kerana sebenarnya banyak sahabat tanya Nabi tentang syahid ni. Ya, ada tanya tentang bagaimana ganjaran, apa Allah buat. Jadi banyak soalan sahabat kepada Nabi tentang mati syahid itu sendiri. Kerana kita faham bahawa ketika Islam berada dalam keadaan yang sangat tertekan, dan Nabi perlu kepada para sahabat yang mempertahankannya, sebab situasi kondisi pada ketika itu adalah tekanan yang tak pernah putus daripada Quraisy, daripada kabilah-kabilah yang bersatu dengan Quraisy, dengan orang munafik dan orang-orang Yahudi itu sendiri. Belum lagi kita cerita tentang kemudian akan datang kuasa besar mula menekan Nabi. Baik, memerlukan bahawa para sahabat itu untuk mereka itu merelakan diri mereka untuk benar-benar berjuang di jalan Allah, dan bila berjuang di jalan Allah kena bersedia untuk mati di jalan Allah, ya, untuk mati di jalan Allah. Kita hari ni boleh nyanyilah ya, pakai armor saya adalah Porsche yang tak ada brake kan? Tapi belum tentu ya apabila kita kata play without battery kan, boleh main tak ada bateri pun kan. Baik, nak ceritanya baik, kalaulah kita dapati bahawa banyak soalan, tapi mungkin saya cuba nak memahami Nur Dahlia Biru itu kepada mungkin satu soalan yang saya dah sentuh tadi. Ketika Nabi bertanya pada para sahabat tentang syahid, maka para sahabat jawab, kankah Nabi sebut ia adalah mereka yang mati di jalan Allah, dan Nabi menyebut bahawa kalau begitu sikitlah umatku yang tergolong dalam golongan syuhada nanti di hari akhirat. Sebab golongan syuhada
sangat tinggi kedudukannya. Sebab tu yang kita katakan bahawa syahid akhirat itu sangat banyak tinggi kedudukannya, dan Nabi nak kita semua berada pada kelompok tersebut, sebab pasti Nabi tahu bahawa akan datang satu masa umat ini dia tak dapat lagi berperang seperti mana sekarang para sahabat berperang, tetapi masih mendapat kelebihan orang-orang yang mati syahid. Dan sebab tu Nabi menyebut, yang tadi saya sebutkan, ada ulama sampai menyedaraikan 30, 40 ya, daripada sakit-sakit, keadaan-keadaan yang kalau begitu cara matinya, dia dianggap sebagai matinya dalam keadaan syahid. Dia akan mendapat, yang pertama adalah bebas daripada azab kubur, yang kedua disimpan oleh Allah di pada mahsyar nanti sehingga dicemburui oleh orang yang tidak mati dalam keadaan bentuk syahid tadi, yang kita sebutkan tadi, yang mungkin boleh kita dapat dengan cepat. Bagaimana hari-hari menuntut ilmu, Masya Allah, hari-hari mencari rezeki yang halal, hari-hari menyampaikan dakwah. Insya-Allah, seandainya di tengah perjalanan ketika dia menuntut ilmu, pulang daripada menuntut ilmu, dijemput pulang oleh Allah, dia di sisi Allah telah tertulis sebagai seorang syahid. Dan sebab itu bukan hanya kita tunggu mana bila peperangan mengangkat senjata, sebab Nabi pun dah tahu bahawa umat yang begitu ramai ini tak mungkin semuanya akan mengangkat senjata, tetapi kelebihan syahid itu akan dapat insya-Allah ya, apabila mereka masuk dalam apa yang disebut oleh Nabi jumlah tadi, insya-Allah. Saya fikir pencerahan Ustaz sudah menjawab 3 soalan yang pertama tadi. Cuma kita nak dengarkan pula tentang yang surah An-Nisa Ustaz. Ayat 74, ganjaran bagi orang syahid. Jadi apakah ganjaran yang dinanti-nantikan Ustaz? Silakan. Baik, Allahu Akbar ya, sebab kita tahu bahawa banyak hadis dan banyak ayat Quran, dan Dahlia minta kita lihat secara mungkin walaupun tak dalam, tetapi kita menjawab firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah Allah, fal yuqatil fi sabilillahil ladzina yashruna al-hayatad dunya. Allah Subhanahu wa taala yashruna al-hayatad dunya bil akhirah ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa berperanglah. Ini sebab keadaan masa tu perlukan kepada para sahabat untuk fal yuqatil fi sabilillah, kena keluar berperang. Kalau kita tak keluar berperang, maka orang akan datang melanyak Islam, dan Islam tak ada di muka bumi. Kan itu doa Nabi pada saat Nabi melihat 313 yang seolah-olah tercungap mencari kekuatan berbanding 1000 orang yang lengkap dengan kekuatan. Dan ketika itu Nabi menadah tangan dan berdoa pada Allah, andai pada hari ini wahai Allah, seluruh mereka ini kalah dan tewas, maka tiadalah lagi nanti di atas muka bumi ini orang-orang yang membesarkan engkau wahai Allah. Maknanya situasi, kondisi ketika itu memang memerlukan para sahabat masuk dalam medan peperangan. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kriteria mereka yang berjuang di jalan Allah itu adalah jiwa mereka ni kena ada sama, walaupun kita tidak berjuang pada jalan Allah dalam medan peperangan, tetapi dalam jiwa kita adalah yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Mereka sanggup menjualkan dunia mereka, ya, maknanya kesedapan mereka, kesenangan mereka, harta mereka, hatta pada jiwa mereka hanya untuk membeli akhirat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa dengan sebab peperangan itu menjadikan dia terbunuh di jalan Allah, fayuqtal, maka lantas barang siapa yang berperang lantas dia terbunuh, fayuqtal au yaghlib, ataupun dia kalah sekalipun, ya, dengan sebab perang kita kata nak li'la'i kalimatillah, rupa-rupanya dia terbunuh ataupun rupanya kalah di dalam medan peperangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa fasawfa nu'tihi ajran azima, ya, nanti kata Allah Subhanahu wa taala kami akan berikan kepadanya ajran azima, ajar yang sangat banyak. Dalam hadis menyebutkan bahawa bagi mereka sangat istimewa sehingga masuk syurga tanpa hisap. Masya-Allah. Ya, antara benda yang paling teruk dari hakim kan. Betul. Kalau kita pergi keluar negara kan, lalu kat immigration, cukup dia tengok muka kita, lepas tu dia kata, "Meh, kita check kamu punya bag." Allah Akbar. Dia kata check kita punya bag tu pun masya-Allah. Orang lain dapat green lane kan, lalu kan kita kena buka. Kena buka dan tanya ni daripada mana, ni beli kat mana. Kita rasa ya Allah susahnya. Betul. Sebab tu bila syahid dia masuk syurga tanpa hisap, dan sepatah sekilat mereka telah berada di syurga. Jadi itulah ajran azima yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 74. Baik, jadi ganjaran terbesar yang ingin kita ialah iaitu masuk ke syurga bighairi hisab, tanpa ada penghizaban. Baiklah, saya suka dengan soalan Ruby Abu Bakar Ruby.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sebagai ibu kepada seorang anak yang bekerja di barisan hadapan, bagaimanakah saya harus sentiasa bersiap sedia di dalam hati dan menerima hakikat yang anak saya mungkin akan syahid pada bila-bila masa? Mohon ulasan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan. Baik, terima kasih Ruby ya. Bila soalan daripada Ruby itu, saya seolah-olah terbang sekejap dari Hakim. Ya. Ya, pergi kepada ibu para sahabat Nabi. Masya-Allah. Sahabiyah yang melepaskan anak mereka berperang di jalan Allah. Ya. Mereka lepaskan anak mereka. Bahkan kita biasa dengar seorang ibu yang pulang tentera Islam dan bagi tahu bahawa wahai ya amat Allah, wahai ibu, anakmu telah syahid di jalan Allah. Dia senyum, bertakbir dan bersyukur pada Allah. Sebab dia tahu bahawa hidup mesti mati, tapi tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati yang namanya syahid tersebut kan. Masya-Allah. Kemudian anaknya yang lain dalam perang yang lain dan orang bagi tahu ya, anakmu ini telah syahid. Sekali lagi dia bertakbir, bertahmid, senyum dalam wajah yang bersimbah kegembiraan. Sampai yang ketiga ya, dan sebut bahawa anak ibu telah syahid. Dia menangis teresak-esak. Allah. Ya, mungkin kita dah mulalah nak drama sekarang. Ya, betul. Oh, rupanya ada rupanya yang disayangi lebih ya. Jadi sebelum kita berdrama, maka orang bertanya, kenapa yang lain sebelumnya kamu tidak menangis bahkan gembira, tetapi ini menangis? Aku tidak menangis kerana dia yang telah syahid, tetapi aku menangis sebab itulah anakku yang terakhir, Allah yang aku lepaskan untuk berperang pada jalan Allah. Dan selepas ini aku tak akan dengar lagi bahawa orang akan datang. Ketika tentera Islam datang, mereka pergi untuk berjuang mengangkat agama ini. Tapi kena ingat, takut kita terlupa. Dengan sebab darah-darah itulah yang hari ini kita dapat duduk bersama-sama. Betul, Ustaz. Seandainya tidak ada di zaman dahulu orang yang sanggup menjual jiwa mereka untuk memberi redha Allah sehingga mereka syahid, saya yakin hari ini kita tak akan begini. Kekal jahiliyah, kekal menyembah bukan sembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalau macam itulah jiwa yang ada ya, Ruby ya, tentulah Puan Ruby sebab bercerita tentang anak yang pergi ke apa? Peperangan barisan hadapan. Barisan hadapan, mungkin frontliner, mungkin anaknya tentera, anaknya polis, anak apa yang mungkin terlibat terdedah. Hakikatnya semua yang dikasih sekalian ya. Sebab itulah bila kita hidup ini memang saat sama aja macam kita keluar daripada rumah, bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah. Dia bukan doa zikir, tetapi adalah kemantapan jiwa kita. Aku langkah keluar, derap langkah sepanjang aku berjalan dengan nama Allah. Dan ya Allah, aku lepas, aku serahkan nyawa dan diriku adalah untuk Engkau ya Allah. Jadi benda yang sama saat kita lepaskan anak-anak kita. Bukan kita yang jaga anak kita, bukan kita yang pegang umur mereka, bukan kita yang jaga nyawa mereka, tetapi yang terpenting, adakah anakku nanti akan mampu pulang pada Allah dalam keadaan Allah menilai sebagai hambanya yang taat pada Allah. Jadi saya kira dengan pakej yang sebegini dalam diri seorang ibu, dia jadi macam Asma binti Abi Bakar. Pada hari bagaimana Abdullah ibn Zubair datang merangkak Da'i Hakim, ya, masuk merangkak. Asma dah tua dan dia tak nampak anak dia. Dan kemudian dia tahu bahawa anak telah masuk dan dia dengar bunyi dengus nafas anaknya. Dan kemudian dia memegang dalam keadaan dia buta dan dia rasa basah tangannya, dan tangan basah itu bukanlah daripada air, tetapi darah merah anaknya yang kemudian dia pegang. Dia merasai luka-luka yang dalam. Hajjaj Yusuf As-Saqafi naik ke Jabal Abi Qubais, melepaskan menjanait dan menghentam tentera yang di bawah, yang ketika itu diketuai oleh Abdullah ibn Zubair. Dan ibu seperti saya cakap ni dengan mungkin Puan Ruby ya, ibu seperti Asma yang memegang dengan darah menitis pada ketika itu. Anak dikata, wahai ibu, adakah patut saya kembali menyerah pada saat ini? Tentu seorang ibu kalau nak kata ya, ya anak, ya Allah, please tutup pintu, jangan bagi orang masuk ya. Betul. Tetapi ibu ini masya-Allah ya, menarik tangannya dan dia betulkan duduknya di hadapan anak seperti anak yang kita ajar masa Iqra dulu. Dia kata, wahai anakku, tolong bagi tahu kepadaku, selama ni engkau berjuang kerana siapa? Adakah kerana Allah ataupun kerana engkau memang yakin menegakkan kebenaran? Wahai ibu, kerana Allah dan aku yakin kebenaran.
Maka kata ibu, mak lebih suka dengar tubuhmu tersalib, tubuhmu kepalamu terpancung daripada kamu hanya duduk di sini. Daripada merangkak tadi, bangun keluar, memakai balik baju besinya dan berperang. Inilah jiwa yang ada, jiwa perjuangan. Bukan suruh kita berperang tak, tetapi jiwa perjuangan itu perlu masuk, insya-Allah. Baik, jadi tahniah dan berbanggalah kepada mak-mak yang ada anaknya bekerja di Barisan Harapan kerana ganjaran besar menanti mereka. Baiklah, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Jumpa selepas ini pastinya Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz Zulramli Razali, membicarakan topik sirah berkaitan lelaki pertama syahid. Jadi kita nak terus meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita yang seterusnya, Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah terdapat perbezaan kasta dari kaum Quraisy ketika itu di mana golongan bangsawan hanya diberi gertakan dan ancaman manakala orang-orang Islam didera fizikal dan mental mereka? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi Da'i Hakim. Sama-sama Ustaz. Dan juga Al-Shai. Okey, saya cuba nak faham. Saya harap Da'i Hakim bantu saya kalau tiba-tiba saya ni tersasar faham daripada maksud soalan, ya. Perbezaan kasta kaum Quraisy, di mana golongan bangsawan diberi gertakan, adakah maksudnya adalah golongan bangsawan yang masuk Islam? Okey. Dan kemudian orang yang bukan Quraisy ataupun kastanya rendah, mereka mendapat deraan. Adakah itu mungkin masuk soalan itu? Baik. Betul itu Ustaz. Okey, kalau itu maksud soalan dia, baik, masya-Allah, ya. Saya kira soalan ini penting, Al-Shai. Kenapa? Sebab bila kita melukis Da'i Hakim, ya, kita lukis gambar orang. Betul. Tapi mesti ada gambar latar belakang, ya, gambar belakang macam Da'i Hakim lah sekarang, ya. Kalau nak lukis kena ada kitab manasik haji umrah. Even kalau kita nak faham bahawa latar belakang orang Quraisy itu sendiri, sebab kita nak faham kenapa sampai jadi penderaan, kenapa sampai leluasa sampai bunuh nyawa tanpa ada belas kasihan, kita katakan. Kalau kita tengok saya tengok pada Da'i Hakim belakang kitab manasik haji dan umrah, kita tengok sendiri bahawa orang Arab yang mereka itu sangat menjaga Kaabah sebab itu adalah pusat ibadat mereka sejak zaman jahiliah. Dan mereka sendiri pun ada kategori yang berbeza kerana bangsa-bangsa berbeza. Sebab itu kita tengok haji ada yang disebut sebagai haji cara al-humsu. Ada cara haji sebagai at-tuls. Ada haji secara al-hillatu sebagai contoh, ya. Ini gambaran-gambaran betapa haji, kenapa orang Quraisy yang duduk sakin Makkah, mereka kalau mereka wukuf, mereka tak wukuf di Arafah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Okey, ini contoh gambaran-gambaran yang bila kita faham, okey, itu punya gambaran latar belakang dulu. Dan bila mereka datang, maka kita mendapati, baik, nak menjawab soalan tadi, bahawa memang berlaku begitu. Dan cuma walau bagaimanapun, ya, kalau orang Islam yang mungkin bangsawan seperti Sayyidina Omar daripada Bani Adi, Sayyidina Omar Ibn Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, Ibn Adi, sebab dia Adawi, ya, dia Adawi. Baik, Sayyidina Omar jangan pernah kita sangka bahawa kerana dia adalah bangsawan maka dia tidak diapa-apakan. Sayyidina Omar pernah dikeronyok dan dipukul dengan begitu teruk. Ya, nak cerita pada kita bahawa sahabat Nabi itu bukan senang lenang kerana dia adalah Bani Adi. Sayyidina Abu Bakar, Bani Tayyim, ya. Itu pun masya-Allah dipukul, dikeronyok dengan begitu teruk. Nak ceritakan kepada kita, ya, sebab itu dalam Al-Quran ada kalimah yang mufassir menyatakan ada kelompok yang dhaif, ada kelompok yang disebut mustad'afin. Mustad'af adalah orang yang okey, tetapi dengan sebab dia Islam maka dia hina dan dilemahkan. Ya. Jadi
untuk latar belakang tadi memang berlaku begitu, dan pastinya orang yang tidak ada jaminan, golongan hamba, kita akan dapat lihat sampailah berlaku syahid yang kita cuba nampakkan pada hari ini. Namun untuk kita faham bahawa untuk jadi as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama percaya kepada Allah dan pada Nabi, ujian mereka sangat berat dan besar. Dan setiap pahala, setiap apa yang mereka buat dapat kepada kita limpahnya, dan sebab itulah pahalanya pulang balik pada mereka. Hatta mungkin saya yakin pagi ini kita sebut nama Al-Harith Ibn Amir, pahalanya mengalir kerana dia menjadi guru terbaik mengajar kita tentang akidah, bukan tentang syarah-syarah akidah yang kita hafal pada matan. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan Ummi Hani. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kita sering mendengar jangan disangka mati pada orang yang mati syahid, sebenarnya dia hidup. Bagaimana hendak memahami hidup yang dimaksudkan itu Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Bagaimana Ustaz? Orang yang mati syahid sebenarnya dia hidup. Silakan. Baik, pertama sekali kita kena faham hidup ni banyak orang kata banyak fasa. Betul. Ya. Dulu kita hidup, tetapi hidup kita di alam rahim. Fasanya tak sama dengan sekarang. Kita tak bernafas pakai hidung macam ni. Kita tak makan sarapan nasi lemak. Jangan saja siapa-siapa mungkin pagi ni kata saya dalam rahim memang order nasi lemak, Grab hantar. Memang tak berlaku. Betul. Ya. Tapi itulah hidup di alam rahim, berbeza. Dan kalau kita cerita balik, kita macam tak percaya, iyakah aku boleh dulu tak makan apa-apa? Bukan sehari, bukan 2 hari, 9 bulan kot. Betul. Kan? Tetapi sebab hidup alam itu berbeza dengan hidup alam syahadah. Ya. Baik, kita boleh faham alam kita sebab alam syahadah dia mengaktif kita punya panca indera, mata, dengar, sampai ada akal untuk kita faham. Namun kita kena yakin bahawa akan ada satu alam lain. Dan seperti alam rahim yang juga alam fizikal, kita tak boleh nak bayang bagaimana keadaan, pasti kita tak boleh nak faham secara penuh alam yang kemudian alam itu namanya alam barzakh. Jadi apabila Allah sebut dalam Al-Quran, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwata, Allah menekankan dengan taukid, jangan sama sekali pernah kamu terlintas bahawa orang yang mati pada jalan Allah itu mati, amwatan, jadi mati macam orang lain. Bal, bahkan kata Allah, ahya'un 'inda rabbihim, bahkan dihidup di sisi Tuhan, yurzaqun, diberi rezeki. Ya, rezeki yang paling besar adalah pahala yang terus mengalir. Jadi kalau macam tu, saya hanya boleh simpulkan soalan Ummu Hani adalah kerana hidup itu tak sama dengan hidup sekarang, dan kita tak boleh attach dengan mereka kerana berbezanya dimensi alam tersebut, maka cukup kita secara beriman dengan dengar bahawa Allah menyebutkan mereka hidup, diberi rezeki. Bagaimana cara, keadaan, ahwal, apa kelakuan mereka, kita serahkan kepada Allah. Sebab yang penting bukan bagaimana kita nak tengok dia hidup waktu pagi. Betul. Nak kena tengok kita ni hidup waktu pagi Allah macam mana. Ya, bukan mereka itu solat di alam kubur, tapi kitanya solat khusyuk atau tidak. Dan itulah yang saya kira yang sepatutnya kita semua dapat fokus, kan? Betul Ustaz. Jadi itu menunjukkan ganjaran dan hebatnya orang yang meninggal mati syahid ini. Adib Aizuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama, adakah orang yang mati syahid akan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, mohon Ustaz kongsikan doa keteguhan dan kekuatan iman. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Senyum manis nampak gigi. Alhamdulillah pagi ini bertemu lagi. Patutlah terpilih soalannya. Ada pantun di hujung. Okey Ustaz. Yang pertama, adakah orang mati syahid ini dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Allahu Akbar, ya. Elok sangat kita memperbanyakkan selawat pada Nabi SAW, ya, dengan selawat yang banyak kepada Rasulullah, dan bukan sekadar lantunan gerak bibir dan lidah untuk keluar daripada peti suara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi keluar daripada hati yang penuh harum cinta kasih pada Nabi. Baik, menjawab soalan Adib, ya, Adib Aizuddin, kalau kata orang syahid adakah jumpa Nabi, sebenarnya siapa saja umat Nabi, Nabi akan jumpa. Masya-Allah. Ya. Cuma soalannya adalah bagaimana cara kita bertemu. Ya.
satu sekolah ni mungkin contoh lah ya. Semua jumpa guru besar. Betul. Tapi jumpa guru besar sebab satu ni atas pentas sebab diberikan apa ni sijil penghargaan sebab mengharumkan nama sekolah. Tapi ada juga jumpa seorang lagi tapi di bilik disiplin sebab melanggar disiplin. Jadi soal bertemu dengan Nabi itu memang bertemu sebab kita umat Nabi dan Nabi sangat sayang pada kita. Cuma apa kita nak jawab depan Nabi kalau rupanya kita dah jadi umat Nabi tetapi tak ada pun benda kebanggaan Nabi yang kita lakukan. Tak ada pun tentang Islam ni yang kita sampaikan sebagai contoh. Keluh lidah kita pada saat itu. Jadi sebenarnya saya nak jawab biasa saja, maknanya semua orang bertemu dengan Nabi, cuma para syuhada. Para syuhada dia bertemu macam pengetua tadi yang seluruh yang di bawah menepuk tangan dan kita rasa cemburu, ya Allah, diraikan dengan begitu rai yang begitu hebat ya. Baik, jadi kemudian yang kedua saya harap ya itu, secara misal itu dapat kita gambarkan. Yang kedua doa kekuatan iman, Ustaz. Baik, doa saya rasa doa bagus kita ni fokus pada doa yang wajib. Ya, doa yang wajib itu adalah ketika waktu yang paling hebat. Sebab kita selalu ambil yang ketika hujan turun, kita pun berdoa alhamdulillah sangat bagus ya, ketika bainal azaran dan azan dan iqamah. Tetapi kita terlepas pandang benda yang utama. Waktu solat itu adalah waktu, nama pun solat, maknanya doa. Dan dalam solat banyak yang kita cakap tapi tak ada yang wajib seperti kita sebut kalimah ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya bukanlah sebab kalau doa nanti orang ni kata kenapa tak baca doa ni, kenapa tak baca doa ni, banyak doa-doa, tetapi kita terlepas pandang doa yang terpenting untuk menguatkan keteguhan iman adalah doa ihdinas siratal mustaqim. Tapi malang sekali sebab kita duk baca ni sebab kita nak bagi dia habis baca sampai ayat ke-7. Dan kita tak berhenti sekejap untuk lihat apa makna aku minta pada Allah, wahai Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Sedangkan dalam tu makna kekuatan iman. Dalam itulah yang dipegang oleh Ammar bin Yasir, Yasir bin Amir, Sumayyah, yang dipegang oleh Al-Harith, dipegang oleh para sahabat. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dan mereka tak nak keluar daripada jalan tersebut dan mereka nak mati di atas jalan tersebut. Dan sebab tu pada saya dan Hakim, jom kita tengok balik benda-benda yang utama. Orang kata back to basic. Ya, kita pergi kadang-kadang dah baca doa yang jangan jumpa ni. Namun doa yang wajib kita jumpa tetapi kita tak ambil sebagai satu senjata yang terbaik. Jadi saya suka pada adib adib, jom kita tengok balik. Menangislah pada saat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Sebab para sahabat bila mereka solat mengalir air mata mereka. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika nak ditolak jadi nabi, menjadi imam mengganti nabi, dan Sayyidina Aisyah cakap ayahku tak kuat, kerana bila dia baca doa dia akan menangis sebab dia faham apa dia minta. Jadi jom kita kuatkan benda yang utama, back to basic. Baik. Jadi beruntunglah orang yang solat kerana paling kurang 5 kali sehari kita akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim. Baiklah, kita nak berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Ramli Razali, membicarakan berkaitan sirah, iaitu lelaki pertama syahid. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan Ustaz kepada kita dapatlah kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan. Banyak yang kita belajar sebenarnya dari guru kita, antaranya ialah dengan menuntut ilmu kita boleh menjadi orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntung kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sekarang ni sedang menonton. Saya doakan mati ketika menuntut ilmu. Amin. Aminkan sekarang. Tapi bukan sekarang lah. Bagi habis dulu kita punya program, insya-Allah mati kita mati dalam keadaan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, soalan saya Ustaz, apakah ibrah yang kita dapat dari kisah lelaki pertama syahid untuk memantapkan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ana atas soalan. Silakan Ustaz. Da'i Hakim ya.
dan Ana, Karnina dan juga semua penonton yang stay sampai ke penghujung. Ya, semoga setiap patah yang kita bicarakan ini adalah ibadah. Amin. Tasbih kita yang kita tunjukkan kepada Allah. Baik, bagi saya kira merespon apakah ibrah, ya, ataupun kuat atau tidak dengan kita cuba dekat dengan mereka-mereka yang sanggup mengorbankan nyawa mereka, ya, contoh beberapa sahabat yang kita sebutkan sebentar tadi dalam catatan di kalangan muarrikh sebagai orang-orang yang sanggup menjual diri mereka, dunia mereka untuk membeli keredaan Allah. Masa kan tidak, saya teringat Da'i Hakim, ya, kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika Parsi jatuh di bawah telapak kaki dia. Cuba bayang, ada sejarah mencatatkan bahawa kekayaan daripada Maharaja Parsi tersebut daripada gudang dan gedung dia, ya, dibawa keluar untuk dipindah ke Baitul Mal di Madinah. Unta pertama masuk ke dalam kota Madinah, unta terakhir masih berada di Parsi. Masya Allah. Cuba bayang betapa banyaknya kekayaan yang masuk. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pada ketika itu berjalan, tiba-tiba dia terasa dalam hati dia apa dia? Macam ada sikit rasa lah macam, insya-Allah aku ni dah jadi macam Amirul Mukminin, ya. Just kadar seperti satu hembusan dingin yang datang dalam hati kita, ya. Kadang-kadang kita rasa oh kita ni hebat, kita rasa kita baik. Hembusan tu kadang-kadang kita biar, ya. Sayyidina Umar tak nak biar sebab setiap benda ini seperti pokok, daripada benih dia akan jadi tualang yang sangat besar. Masya-Allah. Ketika dia dah jadi tualang, nak buang cukup payah. Maka Sayyidina Umar bila dia sedar saja, dia panggil seorang sahabat, dia minta pembantu dia tolong panggil Khabbab ibn Arad. Tolong panggil Khabbab ibn Arad, ya, sebab ibrah ni cerita ibrah. Ini adalah bash Khabbab bin Arad, Sumayyah, ya. Maka Sayyidina Umar panggil Khabbab, dan ketika Khabbab datang dan dia duduk di sebelah Amirul Mukminin, Sayyidina Umar minta satu je permintaan, ya. Dia tak ada rancangan tanya ustaz mungkin. Pastinya. Dia minta pada Khabbab, wahai Khabbab, singkap jubahmu. Masya-Allah. Singkap jubahmu. Maka Khabbab bin Arad dibuka jubah dia. Ketika Sayyidina Umar menatap belakang tubuh Khabbab bin Arad daripada jubah yang disingkap tadi, Sayyidina Umar pegang belakang dia. Sayyidina Umar menangis sehingga meraung dalam bilik tersebut. Menangis sehingga bergoncang bahu Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menangis teresak-esak. Tangannya masih menyentuh belakang Khabbab bin Arad. Kenapa Sayyidina Umar menangis hanya dengan memegang ada menyentuh belakang tubuh Khabbab bin Arad? Tubuh yang dipanggang ketika awal memeluk agama Islam. Allah. Ketika rotan yang berbalut dengan besi disebat berulang-ulang kali. Ketika bara api diletakkan di tanah dan kemudian Khabbab bin Arad dipanggang. Sekarang di belakangnya adalah penuh dengan parut yang sangat buruk di belakangnya. Maka Sayyidina Umar menyebut, wahai Umar, lihatlah pada mereka yang telah berjuang kerana Allah dengan seikhlasnya. Adakah kamu nak memetik buahnya lantas kamu jadi hamba yang kemudian derhaka pada Allah? Belum habis lagi Khabbab, Sayyidina Umar berhenti menangis. Maka dia kata, wahai Khabbab, bukakan serbanmu. Allah. Khabbab buka serban dia. Dan sekarang apa yang ada di atas kepala Khabbab bin Arad? Dia tidak bertuah macam kita boleh beli pomade, ya, kemaskan rambut. Tetapi Khabbab bin Arad, kepala yang penuh di atas sana adalah parut yang sangat buruk. Cuba bayang pedang yang dibakar menjadi warna merah. Ditekupkan ke atas kepala, kita bau daging yang sangat busuk, daging yang terbakar dan rambut yang terbakar. Ibrah. Sebab Sayyidina Umar perlu kepada ibrah untuk memantapkan akidah dia. Dan inilah sebenarnya kenapa kita sebut tentang mereka yang syahid pertama. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ingatkan kepada kita pada lalainya kita kerana kita mendapat kelebihan daripada agama. Tetapi ingat, orang-orang terdahulu yang ikhlas, ikhlas itulah yang kita nak copy and paste dalam hati kita, agar kita benar-benar menjumpai ketenangan seperti ketenangan mereka. Sebab kemudian Ammar bin Yasir ditanya, adakah kamu tenang saat walau diseksa dengan teruk? Allah mencampakkan dalam hatiku ketenangan. Hari ini ketenangan tu yang tak ada. Dan kita harap ibrahnya memberikan kepada kita ketenangan, memperkukuhkan iman dan jiwa kita akan kuat seperti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Kalau kita lihat topik kita pada pagi ini ialah lelaki pertama syahid. Kita hari ini kalau boleh nak jadi yang pertama dalam kebaikan Ustaz. Pertama bersedekah,
pertama di saf, di surau maupun di masjid, pertama dalam melakukan kebaikan. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat kepada kami semua untuk kita ni berlumba-lumba menjadi yang pertama dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, bukan sahaja syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Bukan nasihat untuk orang, tapi nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya, Da'i Hakim ya. Untuk supaya sebab kebaikan itu adalah milik Allah. Al-haqqu mir rabbik. Dan kita kena menuju ke arah kebaikan tersebut. Lengkapkan diri kita, sebab hanya orang proaktif akan pergi menjumpai makna fastabiqul khairat. Orang aktif tunggu dan lihat. Betul. Orang pasif ditarik, dia tak mau. Orang reaktif memikir tentang diri sendiri, merasai diri dimangsa oleh keadaan, dia tak pernah mendapat kebaikan. Jadilah orang proaktif, kerana di hari akhirat nanti golongan proaktif yang Allah sebut dalam Al-Quran, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, yang sentiasa berlumba untuk jadi yang pertama, menjadi yang pertama, menjadi yang pertama. Ulaikal muqarrabun, inilah kelompok muqarrabun yang dalam darjat mereka tempat syurga yang paling tinggi, dan tidak ada tempat rehat yang kita nak tunggu melainkan syurga yang penuh kenikmatan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul Ustaz. Jadi itulah antara galakan kepada kita sentiasa menjadi yang pertama dalam melakukan kebaikan. Kita bila dengar nama-nama seperti ini akan timbul satu rasa pedoman dalam kehidupan kita, dan alhamdulillah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik perbincangan kita pada pagi ini, iaitu lelaki pertama syahid. Silakan Ustaz. Baik, saya kira dia sebenarnya Da'i Hakim ya. Para penonton yang menonton tanya Ustaz, dia sebenarnya lebih bijak untuk menyimpulkan apa yang kita bincangkan daripada hidangan ini. Namun kalau saya kronologikan perbincangan kita bermula daripada soalan dan jawapan, ya, syahid, makna syahid itu sendiri, kategori syahid itu sendiri, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, yang semuanya adalah letak pada hati yang ikhlas pada Allah. Ya, semuanya adalah letak pada hati yang kita nak ikhlaskan pada Allah. Dan kemudian kita belajar tentang nilai-nilai, dan kita tahu tentang bagaimana hambatan dan cabaran, tribulasi mereka dalam mereka nak mempertahankan iman. Mereka bukan dibentang kapet warna merah untuk kemudian menerima iman, tetapi darah merah yang tersimbah kerana nak mempertahankan iman. Inilah saya kira perkara yang kita boleh bawa dalam diri kita. Dan tadi ada yang menyebut tentang anak, maka marilah kita lihat pada wajah anak kita, dan bayangkan nanti kalau kita berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti, dan Allah tanya, aku beri kamu anak untuk kegembiraan kamu, bagaimana kamu menguruskan amanah tersebut? Baik, saya kira sebab itulah Sayyidina Umar menyebutkan perkataan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sentiasa ambil masa untuk semak diri sendiri sebelum nanti kamu kena berdiri di hadapan Allah dan kamu jawab di hadapan Allah. Amanah-amanah yang diberikan kepada kita, kita harap Allah bantu dengan sebab kita muhasabah tersebut. Semoga Allah berikan kita inayah, taufik untuk kita melakukan ketaatan dan mati di atas ketaatan seperti mereka yang telah menjumpai Allah dan pulang sebagai yang menyaksikan Allah hadir sebagai golongan syuhada. Baik, kita ada dua mata, satu untuk melihat kelebihan orang lain untuk kita jadikan contoh, dan satu mata lagi untuk lihat kelemahan diri kita sendiri untuk diperbaiki. Baiklah Ustaz, tak molek kalau kita tak tutup dengan sedikit bacaan doa Ustaz. Silakan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdash syakirin, hamdadz dzakirin, hamdat taibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Amin. Wahai Allah, kami menadah tangan yang penuh dengan kotor dosa ini ya Allah. Amin. Yang keji dan buruk ini ya Allah. Amin. Tetapi kami tidak punya Tuhan untuk kami mengadu dan merayu, melainkan hanya Engkau ya Allah. Amin. Jadikanlah ya Allah ketika malaikat memayungi kami semua dalam majlis ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan kelemahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa dan khilaf kami ya Allah. Amin. Ampunkanlah setiap dosa dan ketelanjuran kami melakukan perkara yang Engkau tidak redai ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami menyebut nama-nama orang yang baik dan hebat di sisi-Mu ya Allah. Amin. Tumpahkanlah rahmat buat kami ya Allah. Amin. Berilah tenang dalam hati ini ya Allah. Damaikanlah perasaan kami ya Allah. Satukan hati dalam kebahagiaan kami, dalam keluarga kami ya Allah. Amin. Jadikanlah suami-suami yang penyayang
penyayang, isteri-isteri yang penyayang, ikatlah ikatan kasih sayang yang sebenar agar anak-anak kami hidup dalam keadaan nafas kasih sayang yang sebaik mungkin. Amin. Wahai Tuhan kami, berilah berkat kepada negara kami yang kami duduki ini ya Allah. Amin. Turunkanlah berkat daripada langitnya ya Allah, keluarkanlah daripada buminya ya Allah. Sesungguhnya saat Allah menyayangi seluruh kami ya Allah, maka Engkau berikan kami berkat dan rahmat. Wahai Tuhan kami, dalam kesempatan ini ya Allah, kami bermohon ya Allah, tolonglah angkat darjat ibu ayah kami ya Allah. Amin. Berilah kemuliaan pada mereka ya Allah. Rawatlah setiap luka dan sakit mereka dalam membesarkan kami ya Allah. Maafkanlah setiap kesilapan dan ketelanjuran kami ya Allah. Amin. Wahai Allah, di penghujung ini ya Allah, kami bermohon ya Allah, Amin. jadikanlah setiap yang menadah tangan ya Allah, nama-nama kami telah pun tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Amin. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah yang mananya namanya ya Allah terpahat di pintu neraka Jahannam. Kami tak mampu untuk dibakar dalam neraka yang sangat sakit tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suna. Ilahana afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'iyah Anas dan juga guru kita Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, topik munakahat isteri selera songsang. Baik, akhir kata, terima kasih dari utara atas sokongan, dari selatan memberi perhatian, dari barat meminjamkan pendengaran, dari timur menjadikan tontonan. Saya Da'iyah Hakim, mohon izin undur diri. Senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.